Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Sarah, rakan-rakan sekelas serta semua yang akan menonton video ini. Saya Mirza Muhammad bin Zaidi daripada kelas 1E bersama rakan saya Gary juga dari kelas 1E akan membentangkan mengenai falsafah Islam dan kepentingannya di era kontemporari. Namun sebelum kami pergi lebih jauh sebenarnya, saya rasa lebih eloklah saya menerangkan apa itu falsafah secara general dan apakah falsafah Islam yang dapat dilihat daripada Al-Quran itu sendiri ya. Jadi saya mulakan dengan takrif general falsafah. Falsafah senang cerita lah, boleh diceritakan sebagai satu cabang ilmu ataupun pemikiran dalam usaha untuk kita mencari kebenaran. Dan saya suka untuk memetik takrif daripada Al-Farabi, tokoh falsafah Islam yang hidup di zaman sebelum tahun 1000 Masihi lagi. Falsafah ialah ilmu pengetahuan tentang alam yang wujud dan bertujuan untuk menyelidik hakikatnya yang sebenar. Jadinya, apabila kita bercerita mengenai falsafah Islam itu pula, dia merupakan gabungan antara falsafah serta roh dan hakikat Islam itu. Jadi, senanglah kita katakan bahawa falsafah Islam ini ataupun yang ditakrifkan oleh ahli falsafah beragama Islam sebagai ilmu hikmah ialah ilmu yang disesuaikan dengan roh dan hakikat Islam dalam membahaskan mengenai hakikat kebenaran sesuatu perkara tersebut lah. Jadinya falsafah dalam Islam ini boleh dikatakan ataupun boleh kita lihat melalui sumber utama akidah umat Islam, iaitu Al-Quran, yang merupakan sumber wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, Nabi terakhir untuk umat Islam. Dan Al-Quran ini kita semua tahu ia menyeru manusia untuk menyelidik segala yang ada di langit dan di bumi ataupun yang ada dalam diri kita dalam usaha untuk mencari kebenaran. Jadinya inilah sebab saya buat video ini. Saya akan menerangkan falsafah-falsafah yang boleh kita lihat di dalam Al-Quran itu, sebelum kawan saya lah yang akan menerangkan kepentingannya di era kontemporari inilah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya akan mulakan dengan falsafah ontologi yang membincangkan mengenai perkara-perkara gaib. Persoalan mengenai metafizik, perbincangan akidah tauhid yang merangkumi perbahasan mengenai hakikat ketuhanan dan juga perkara gaib seperti syurga dan neraka, malaikat dan jin dan sebagainya. Jadi saya akan memetik satu ayat Al-Quran daripada surah Al-Anbiya ayat ke-22. Saya akan bacakan terjemahan dia. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rosak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arash daripada apa yang mereka sifatkan. Dan ini salah satu ayat yang menerangkan mengenai ilmu metafizik ataupun konsep ketuhanan. Dan yang kedua, beralih pula kepada aspek epistemologi, yang mana proses melibatkan untuk mendapatkan pengetahuan, tuan-tuan dan puan-puan semuanya. Jadi, teori keilmuan dalam Islam ini memfokuskan kepada bagaimana kita mencari ilmu pengetahuan ini, dan dengan ilmu pengetahuan yang kita dapat, kita akan mencari kebenaran hakiki dan mendekatkan diri dengan Allah lah untuk mendapatkan keredaan dan sebagainya. Dan atau senang cerita, untuk kita melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan lah, tuan-tuan dan puan. Jadi satu ayat Al-Quran yang bagi saya agak popular dan mungkin kita pun hafal, iaitu surah Al-Alaq ayat 1, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yang bermaksud bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia daripada seketul darah. Dan ini, ayat inilah ayat pertama yang diturunkan ini kepada Rasulullah SAW, menerangkan mengenai kepentingan menuntut ilmu pengetahuan. Jadi kita tiba di konsep falsafah terakhir yang dijumpa dalam Islam, dalam Al-Quran, ialah konsep aksiologi yang membincangkan mengenai etika dan moral. Jadi nilai etika dan moral ini mengikut wahyu Al-Quran adalah sangat berhubung kait, memandangkan seruan wahyu itu sendiri, seruan utama wahyu ini diturunkan kepada umat manusia bertujuan untuk mengajak manusia melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Jadinya, melalui falsafah-falsafah ini yang dijumpai di dalam Al-Quran, saya melihat ada kepentingannya kepada manusia, terutamanya di zaman moden ini.
Jika kita benar-benar menghayati falsafah ini, beberapa perkara buruk ataupun perkara yang sangat bertentangan dengan moral masyarakat dunia pada amnya boleh kita elakkan. Dan selepas ini giliran kawan saya Gary untuk menerangkan apakah kepentingan falsafah Islam ini di zaman kontemporari. Jadi saya serahkan kepada Gary. Terima kasih saya ucapkan kepada Mirza. So, hari ini terdapat dua isu yang saya ingin petikaikan. Antara tersebut adalah falsafah Islam penting dalam era kontemporari ini kerana perkembangannya industri lucah melalui perkembangan internet. Internet ini memang baik. Sebab internet kita dapat mengenali budaya orang lain, hubungan kita dengan orang lain pun jadi rapat dan pembelajaran pun dapat diteruskan. So, tapi setiap benda yang baik ada juga yang buruknya. Antara keburukan tersebut adalah kemunculan industri pornografi. So, baru-baru ini terdapat satu laman sawang yang dikenali sebagai OnlyFans mendapat perhatian yang membimbangkan. So, dalam OnlyFans ini dia berfungsi secara servis langganan di mana semua orang boleh mengupload gambar-gambar mereka dan gambar tersebut dapat diakses oleh pengguna lain dengan bayaran. So, laman ini menjadi viral sebab terdapat selebriti-selebriti terkenal seperti Cardi B, Bella Thorne, Belle Delphine dan lain-lain yang mendapat keuntungan yang lumayan. Hal ini membimbangkan sebab ramai orang sekarang ini ingin hidup senang. So, apabila kehidupan tersebut disebarkan, ramai orang juga tertarik dengan kehidupan sebegitu. Dengan itu, falsafah Islam memang penting dalam era kontemporari ini sebab falsafah Islam menolak kita daripada membuat perkara tersebut. So, dalam Islam, ia diserukan bahawa kita menjaga harga diri dan maruah diri seperti termaktub dalam surah An-Nur ayat 31. Ia mengatakan, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Sebab sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ternyatalah hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi itu antara satu daripada isu era contemporary ini. Selain itu, falsafah Islam juga penting dalam era contemporary ini sebab pengaruh LGBT. Jadi, LGBT ini merupakan satu pergerakan yang menyebarkan kefahaman tentang lesbian, gay, bisexual dan transgender. Mereka ingin mencapai pergerakan progresif di mana kelakuan seksual sesama jantina ini diterima oleh semua orang dalam peringkat global. Mereka juga percaya bahawa konsep seks dan gender merupakan dua perkara yang berbeza, di mana kemaluan seseorang tidak menentukan jantina seseorang. Tetapi masalahnya adalah terdapat kajian dari Amerika Syarikat bahawa di tahun 2009, 61% kes HIV dan 79 kes penyakit kelamin adalah terdapat daripada kalangan orang gay. Jadi bukan sahaja tingkah laku itu tidak moral, malah ia juga membahayakan kesihatan seseorang. Jadi penting juga adalah seperti kita lihat dalam surah Al-Araf ayat 80 hingga 81 di mana ia mengatakan kelakuan homoseksual itu tidak dibenarkan. Jadi perkembangan LGBT ini merupakan salah satu sebab mengapa falsafah Islam ini penting dalam era kontemporari ini. Jadi itu saja daripada kami berdua. So seperti kita dapat tahu adalah falsafah Islam ini memang dapat membantu dalam isu-isu sebegini. So dengan itu saja, terima kasih.